Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 12 Julai 2020 kembali lagi bersama saya Kerzarif Afindi. Tumpuan berita. Sarawak mencatat 2 kes positif baharu COVID-19 3 hari berturut-turut menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di seluruh Sarawak sebanyak 579. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan hari ini memberitahu kes pertama ialah kes ke-578 membabitkan seorang wanita tempatan yang membuat pemeriksaan kendiri di Borneo Medical Center BMC pada 11 Julai. Hasil ujian makmal hari ini mendapati kes adalah positif COVID-19 dan terus dirujuk dan dimasukkan ke wad isolasi hospital umum. Kes tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala, pengesanan kontak dan punca jangkitan masih dalam siasatan. Kes kedua yang ke-579 pula seorang lelaki warga tempatan merupakan kontak rapat iaitu rakan sekerja kepada kes 575. Beliau menjalankan ujian saringan di BMC pada 11 Julai dan didapati positif pada hari yang sama. Kes juga tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala COVID-19. Dengan ini, kluster baharu melibatkan tempat kerja telah dikenal pasti iaitu kluster syarikat kejuruteraan Kuching. Pengenal pastian semua kontak sedang dipergiatkan untuk saringan COVID-19. Berita seterusnya, seramai 61 warga emas dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin menerima kenyalang Gold Card KGC. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata sejak pelancarannya lebih 1,000 permohonan telah diterima Pusat Khidmat Senadin dan sebanyak 46 agensi sudah mengesahkan penyertaan dalam pelaksanaan inisiatif ini. Pemegang kenyalang Gold Card ini bakal menerima banyak manfaat. Antaranya boleh menikmati diskaun rawatan di klinik atau hospital, tiket penerbangan serta pengangkutan, mendapatkan diskaun dan yuran percuma untuk perkhidmatan seperti barangan runcit, pakaian, optikal, urutan spa, pelindungan insurans, bantuan ihsan kematian BIK sebanyak RM3,000 dan juga diskaun pembelian barangan keperluan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan KGC kepada 61 warga emas kawasan Dun Senadin di Pusat Khidmat SUPP Senadin pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin menyeru warga negara Malaysia berusia 60 tahun dan ke atas pada 1 Januari 2020 tampil ke Pusat Khidmat SUPP Cawangan Senadin untuk terus memohon KGC jika menghadapi sebarang masalah dalam membuat permohonan menerusi internet. Selanjutnya, kesemua 22 sekolah di kawasan Dun Semop akan menerima bantuan dan peruntukan sumbangan Adun Semop bagi mengurangkan beban pihak sekolah dari segi perbelanjaan pengurusan apabila sekolah dibuka nanti. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidol juga berharap Kementerian Pendidikan Malaysia KPM atau Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS turut menyalur peruntukan untuk tujuan yang sama bagi semua sekolah di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja dan majlis penyerahan sumbangan kepada PIBG sekolah di Pulau Bruit, Daro hari ini. Abdullah yang juga Adun Semop turut menyampaikan sumbangan peralatan PPE dan bantuan kewangan bernilai RM40,580 kepada 12 buah sekolah. 4 keluarga yang mengalami kerosakan rumah di Kampung Penipah akibat ribut baru-baru ini turut menerima sumbangan peribadi beliau. Seterusnya, pelajar diseru tidak menolak tawaran untuk menyambung pengajian walaupun terdapat kebimbangan pekerjaan dalam situasi pandemik COVID-19. Menurut Adun Saribas Razi Sitam, pandemik COVID-19 walaupun menjejaskan ekonomi global yang turut memberi kesan kepada peluang pekerjaan, para pelajar harus bersikap proaktif. Apabila ekonomi terjejas, maknanya peluang pekerjaan terjejas. Maknanya banyak orang masuk U, keluar U yang berhadapan dengan satu situasi yang sukar untuk dapat pekerjaan. Jadi jangan, kebetulan zaman kita orang masuk U, tapi jangan usah hati. Atau untuk kita orang masuk U, ambil 4 tahun belajar. Mungkin pandemik dah siap lagi, ekonomi dah bagus.
Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan pelajar cemerlang UPSR, SPM, STPM dan matrikulasi di SK Datuk Bandar Hamid Debak, Betong. Anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Debak pada Jumaat. Beliau turut berharap ibu bapa sentiasa memberi sokongan kepada pelajar sebagai dorongan mencapai kejayaan. Berikut pula proses membaik pulih 30 rumah miskin di Kampung Sarike dalam kawasan Dun Kuala Rajang telah siap sepenuhnya. Proses baik pulih dengan peruntukan sebanyak RM161,672 di bawah program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak MRP PPRMS fasa ketiga sepatutnya siap lebih awal namun terpaksa dihentikan seketika berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sejumlah RM1,400,566 telah dibelanjakan untuk kerja membaik pulih 251 buah rumah di zon Tanjung Manis dan zon Sarike di bawah Dun Kuala Rajang. Semua proses baik pulih diselaras dan dipantau melalui Pusat Khidmat PBB Kuala Rajang di samping pemantauan sendiri oleh Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh. Berita selanjutnya, masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Tasik Biru perlu berani menceburi bidang pertanian dalam usaha meningkatkan pendapatan mereka. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Gineb berkata, sektor pertanian khususnya melibatkan penanaman nanas dan pisang kepok kini memiliki permintaan yang tinggi. Jelasnya buah nanas mempunyai harga yang tinggi dan mendapat permintaan yang baik sama ada di pasaran tempatan dan luar negara. Selalunya pihak di Sarawak mengambil contohnya pisang dari Indonesia untuk diekspor ke Semenanjung. Sekarang ini kita punya sempadan ditutup, bermakna tidak ada bisnes untuk orang tempatan. Jadi kita kena cari satu pendekatan untuk menghasilkan banyaknya barangan tempatan untuk diekspor ke luar. Kita tak perlu bergantung sangat dengan negara jiran, tetapi kita perlu menghasilkan produk sendiri. Berucap semasa majlis penutupan kursus teknologi penanaman nanas di Kampung Subak, Bau pada Sabtu, Datuk Henry menambah, jalan-jalan ladang di sekitar Dun Tasik Biru juga akan diperluaskan kerana masih terdapat kawasan tanah terbiar yang perlu diterokai dan dibangunkan secara komersial. Sekian bersama saya, Kerzarif dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.